Sekian lama kau menepi, kini dah muncul kembali, bersedia untuk beraksi di depan kaca TV. Walaupun tugasnya amat berat, kau berjasa untuk rakyat. Tidak mau disangka hebat, kau masih pandai bersilat. Wow, wow, kau superhero-ku. Wow, wow, kau perwiraku. Done! Oh, okay. Huh? Uh-oh. Wow, I'm in heaven. Hey, come on. Are you sure you can handle this on your own? It's not my first time, Grandpa. 'Cause I'm happy to hold your hand if you like. Hey, guys! Huh? What? That was strange. Hey! Huh? In here! Hey, Ned! We're tracking some bad guys! I'm coming over! Hi, Ned! Where are we? Huh? Uh-oh! Say cheese! Run for your life! This wasn't the plan! Hey, we're safe now, guys! We're out of here! Good job, guys!
Assalamualaikum. Hey. Selamat petang. Hey, Ayung, kita jumpa lagi Ayung. Ya, Mawi, siap Mawi Alhamdulillah Aduh. sihat. Kita COVID-19 survivor. Alhamdulillah, Oh. terima kasih pada doa-doakan kawan. Okey, yang Alhamdulillah. penting hari ini adalah untuk peminat-peminat animasi tempatan kita. Terima kasih kerana Oh, telah okey. bersama kita Ayung. Support kita Oh. Dan Siapa kalau dia? boleh nanti jangan lupa follow dan like untuk Facebook Animas Ya, betul. di mana kita akan bawakan macam-macam lagi orang kata aktiviti dan video-video orang kata yang menarik lah untuk peminat, untuk pemain industri dan juga untuk adik-adik di luar sana. Betul. Oh, kita ada tetamu hari ni Ada tetamu Yung, tapi siapa dia ni Yung? Nampak. Aku pun tak kenal ni kan. Tapi aku cakap kau kalau dalam industri animasi, kau kena kenal dia. Kan? Yeah. Kalau kau tak kenal dia, aku rasa baik kau cari industri lain lah. Kan? Kan? So je lah, kita nak kenalkan dia sekarang apa? Sebelum tu aku rasa lebih baik kita bercerita tentang tajuk hari ni. Tajuk hari ni, yelah. Sembang kuih gelang lah kan. Aku kebetulan sembang kuih gelang ni. Ada kuih gelang. Alamak, makan seorang nampak. Banyak. Kau bagi jom lah. Okay. Aku lupa apa yang tajuk kita hari ni ialah membudayakan animasi atau animasi budaya. Nampak budaya baru ke ni? So dengan panel jemputan kita yang orang kata, bak kata Ayung lah, hebat di industri ni. Siapa tak kenal dia ni, baik cari industri lain lah. Betul lah. Kita kenalkan Encik Ai Ibrahim daripada Creativity Tune Studios. Selamat datang Cik Ai. Terima kasih. Bangga betul aku dapat. Terima kasih kerana menjemput. Mungkin Cik Ai kenalkan diri sikit lah kot. Cik Ai boleh silakan. Silakan. Mungkin macam Cik Ayung kata tadi, mungkin tak perlu diperkenalkan kot. Perlu. Macam tu kan. Untuk peminat, untuk adik-adik kita. Untuk adik-adik. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat petang tuan-tuan, saudara-saudari, sahabat-sahabat yang dikasihi sekalian. Terima kasih moderator kita, sahabat-sahabat saya, Cik Ismawi dan Ayung. Okey, saya kenalkan diri saya. Cukuplah sekadar nama pena saya dalam industri. Boleh kenali saya sebagai Ai Ibrahim daripada Creativity Tune Studio. Saya terlibat dengan bidang animasi ni sejak umur saya mungkin 19 tahun, 20 tahun dan dah dalam industri sejak 1995, maknanya lebih kurang dalam 26 tahun lah. Dan saya bermula dengan apa itu animasi. Saya kenal dunia animasi ni bermulanya dengan TV siri Usop Sontorian. Tanpa Usop Sontorian saya tidak sampai ke tahap ini dan tidak mengenali apa itu animasi. Saya cuma minat melukis sahaja. Okey, itu pengenalan tentang diri saya. Kau tahu minat melukis dia dah boleh jadi apa ni lah kan. Aku rasa macam apa hal ni? Soalan aku ke? Sabarlah dulu, sabarlah. Kita belum habis berkenalan lagi dengan Cik Ai kita ni kan. Aduh, makan pisang goreng lah apa. So macam mana kau sekarang apa nama ni, sebelum ni pernah dengan Usop Sontorian? Saya. Kemudian ada tak produksi lain? Ya. Sebab kita pun dah lama kan dalam bidang ni. Jadi cuma jodoh saya dengan Usop Sontorian mungkin tak lama. Setahun sahaja. Tapi dalam setahun tu at least lah pada saya, dia membuka minda saya untuk mengenali bidang seni ni, bidang seni animasi ni lah. Sebab saya memang tak tahu menahu. Jadi Alhamdulillah mungkin rezeki saya di tempat lain. Saya dengan Usop Sontorian cuma setahun. Lepas tu saya yelah, masa tu kita nak survive kan, kita bujang-bujang ni, kita mengikut kawan-kawan tau sebenarnya. Dia datang masalah ni bila kawan dapat tahu tempat lain yang gaji lebih baik masa tu lah kan. So jadi saya pun terikut lah, kita pun terikut. Jadi tempat yang kedua yang saya pilih tu adalah bila produksi tu membuat animasi filem animasi pertama, Silat Legenda. Jadi tahun 1996 saya libatkan diri dengan Silat Legenda sehingga tahun 1999. Jadi dalam 3 tahun tu buat filem itu saja nak disiapkan.
Silat Legenda ni boleh katakan filem pertama kan? Ya, filem pertama. Silat Legenda adalah filem pertama animasi negara. Dahsyat. Kat situ pun kita dah boleh nampak ada budaya lokal Malaysia kita di dalam Silat Legenda. Kita menggunakan budaya Malaysia ni untuk kita terangkan pada audience, kan. Betul. Masa tu digital ke manual ke macam mana? Masa kau manual, pakai kertas. Memang pakai kertas. Fully pakai kertas, pakai pensel. Tak ada nak andu control Z ke apa, tak ada lah. Kan. Memang pakai kertas. Salah buang macam tu je kan. Memang berlambat-lambat kertas berlambat-lambat. Jadi itu masalah, bukan masalah, itu teknologi waktu tu. Syarif bagi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi waktu tu pun kita dah mula minta bantuan negara luar untuk support, sebab kita pun kekurangan tenaga kerja. Jadi salam juga. Ini guru ni. Alamak, ni ada yang segan kita nak bercakap ni Dia dulu ni tengok. Terus terbantut. Ingatkan nak kelentung tadi, tapi alamak guru dah masuk, saya dah macam alamak susah. Aduh, kita boleh tutup muka tak kalau bercakap ni? Malu lah. Tapi tak apa, Cik Air kita ada. Kurang sikit malu tu kan. Tapi bagus Air, kau ada pengalaman dapat merasa lah manual. Sebab aku rasa budak-budak sekarang mungkin tak rasa sangat kot manual punya. Mungkin lah, bukan rezeki dia orang kan. Pasal kerja, betul kan. Okey, berborak pasal kita bercerita pasal budaya membudayakan animasi dibudayakan. Apa yang kau boleh cakap pasal topik dan tajuk kita hari ni? Itulah, kalau betul fikirkan balik semula, menganimasikan budaya dan membudayakan animasi itu, rasanya nampak macam dua direction yang berbeza ataupun dua makna yang berbeza. Pada saya, kita nak membudayakan animasi Malaysia kita macam mana? Dan membudayakan animasi kita maksudnya kita buat cerita berbudaya ke atau macam mana? Kita bukannya, maksudnya kalau orang salah faham, kita bukan buat cerita budaya, cerita kebudayaan, bukanlah. Kita membudayakan. Kita membudayakan. Sila makan. Maknanya membudayakan ni maksudnya develop kita punya apa yang budaya yang kita ada dekat Malaysia. Apa yang kita ada dekat Malaysia ni, saya rasa banyak budaya kita campur agama, campur bangsa sini banyak sebenarnya. Dan kita menggunakan media animasi tu pada saya untuk membudayakan cara kita. Cara kita. Kalau kita buat ke? Kalau persembahan kita ke? Pelbagai faktor lah. Cara kita buat satu kes. Cara kita sembahkan pun satu kes. Maknanya melibatkan cerita, melibatkan cara dialog kita. Tengok sendiri daripada Usop Sontorian. Usop Sontorian kenapa orang minat? Yang pada saya lah, sebab bahasa pasar yang diterangkan dalam tu. Bahasa pasar, engkau cakap dengan aku macam tu je. Usop, nanti lah Usop, sabarlah. Ada jenis macam tu kan. Betul. Tapi itu bukan saya punya suara. Itu. Jadi dia tak guna, walaupun dialog diberi kepada skrip diberi oleh ni, tapi itulah pelakon-pelakon kita dulu tu, kawan kita yang buat suara Usop dia memang daripada arahan Abang Ujang kita, dia belasah macam tu je. Jadi dia sangat natural. Jadi orang kita yang Melayu, yang Cina, yang India ni macam dalam tu pun ada Hakim, ada Shashi Velu. Jadi dia cakap bahasa dia lah. Kan ada Sing cakap bahasa dia lah. Jadi benda tu macam diterima. Jadi itu salah satu budaya kita. Tidak semestinya visual. Kau tak rasa benda tu macam satu benda yang negatif ke untuk anak-anak kita, budak-budak yang menonton tu? Kita nak ubah macam mana budak yang menonton tu, dia bercakap dalam bahasa pasar dia hari ni pun macam tu. Kan? Jadi benda tu adalah lumrah kita dalam kitanya kehidupan sekarang. So supaya dia orang rasa dekat, bila dia orang dengar tu, dia orang rasa dekat dalam cerita tu, supaya benda tu tidaklah macam bahasa terlalu common. Kan, bahasa common tu yang sebenarnya dia orang rasa agak pelik. Tapi itu yang kita, saya nampak budaya kat situ. Yalah. Macam kita dalam suasana sekarang kan, cuba kalau kita guna bahasa yang orang kata formal kan, yang biasa saudara-saudari. Cuma kita elakkanlah jenis macam mana kita elakkan bahasa-bahasa yang kasar, yang kotor, yang mungkin ada yang whatever, lucah ke. Yang itu je kita elakkan, itu aja. Bahasa lain semua okey. Betul lah.
Pada saya pun dengan betul menggunakan juga. dengan menggunakan apa cara kita ni, budaya kita ni dan cerita tu dekat di hati penonton tu, dia sedikit dapat orang kata mempopularkan animasi itulah. Betul. Lihat saja contoh yang dibawa sekarang ni yang betul famous, yang betul memang nampak berjaya adalah Upin Ipin. Tengoklah bahasa Upin Ipin pun memang bahasa pasar je pun. Bahasa pasar. Mediumnya lain, mediumnya 3D. Kira dulu Usop Sontorian pakai 2D, Kulorman pakai 2D, sekarang ni ada 3D campur tapi bahasanya tetap bahasa pasar. Environment dia kampung, dekat dengan kita kan, dia orang main gasing. Usop Sontorian pun ada terjun sungai. So they all related. So audience kita je nak terima yang mana sekarang ni, untuk dia suka 3D atau dia suka 2D atau yang mana. Tapi saya rasa kalau cerita tu dekat di hati kita dengan audience kita, saya rasa benda tu boleh kekal. Itu budaya kita. Itu budaya. Maknanya tak ada masalah lah kalau kita nak gunakan bahasa pasar ni tadi kan. Tinggal lagi kita cuma ada garis panduan lah, jangan terlalu pasar sangat kan. Jangan benda-benda masuk aku bahasa ayat-ayat kesat apa semua ni tak perlulah kan. Tak boleh lah. Ayat kesat tolak cerita lain lah kan. Kita nak create suasana tu macam mana kita. Yelah sebab kanak-kanak kan selalu duk tengok animation ni kan, budak-budak kan. So selain daripada buat apa nama ni, animasi ni, kau kabarnya ada mengajar juga ya? Mengajar, ya, saya mengajar. Mengajar pun saya, itulah untuk saya memperkasakan budaya tu. Jadi saya kena terjun saya kena terjun ke bidang akademik untuk saya berkongsi ilmu yang saya dah ada ni supaya generasi yang akan datang ni tidak lupa tentang budaya kita, cara kita. Itu yang saya sangat tekankan. Jadi saya mengajar demi kerana untuk menjaga kesinambungan. Apa yang selalu kau tekankan kan ni? Anak-anak kita ni, budak-budak yang kau mengajar ni kan. Untuk diorang, apa yang selalu kau tekankan pada diorang ni, yang bila masuk dalam industri kita ni, yang kau selalu bagi diorang supaya diorang ni, sebab industri kita ni tahu. Ya, faham. Memang tahu. Kau pun tahu kan macam mana kan. Yang first kali saya bagi pendedahan, kita bagi dia orang pendedahan sebab dia orang terbuka kepada banyak budaya, banyak. Kita korang pun mungkin setuju dengan aku dengan kita ada budak-budak ni terikut-ikut dengan budaya keterlaluan yang saya nampak lah anime ni budaya yang sangat strong. Jadi lepas tu yang itu saya minta pendedahan. Saya kata tak salah kalau follow anime ataupun mana-mana western atau Italian ataupun Europe atau western, tak salah sebab kita nak cipta budaya kita ni sebab dah ada budaya lain yang lebih tonjol sebelum ni melalui animasi. Jadi bila kita buat sesuatu tu, orang akan kaitkan. Budak-budak ni buat sesuatu tu, kita akan kaitkan terlalu rapat dengan ini, terlalu rapat dengan itu. Jadi apa kita nak buat adalah kita cuba buat pencampuran, maknanya ambil guna sikit lah, guna sikit sana, guna sikit sini, tapi kita kena take time, kita kena akui kita ni tidak sebesar mereka, kita ni tidak segah mereka. Jadi betul. Superhero kita Hang Tuah tak ada siapa kenal kat luar sana. Tak ada siapa kenal. Walaupun benda ni hampir benda ni orang kata mitos dan mungkin memang betul sejarah, katanya ada kubur segala benda, tapi siapa kenal Hang Tuah? Tak siapa kenal tu compare to Superman dan Batman yang langsung tak pernah wujud. Dia wujud melalui di-develop oleh artis, tapi orang macam percaya Superman tu wujud. Tapi Hang Tuah kita tak ada siapa kenal. Jadi itu yang budaya kita tu, yang macam orang kita ni tidak sebesar mereka lah. Tidak sebesar mereka kat luar sana. Jadi of course kita memang orang-orang kita saya sendiri akui kita terbawa-bawa sedikit daripada yang budaya yang sedia ada. Kita curi idea dia orang sedikit-sedikit, tapi jangan follow 100%. Itu saja. Kita jangan malu dengan bahasa kita. Kadang-kadang orang kita malu dengan bahasa kita. Kan, sebab satu contoh saya bagi tahu kan, saya kongsikan bila dulu saya bekerja, kita nak create satu cerita selepas Usop Sontorian, selepas Silat Legenda, saya bekerja dengan satu studio yang buat TV komersial dan lain-lain. Datanglah seorang ni animator daripada DreamWorks. Dia pernah bekerja di DreamWorks dengan Walt Disney, saudara Jerry Verschaw. So kita mengagungkan dia orang. Jadi bila kita create cerita, kita nak letak nama John, Frankie, Linda, Lassie, whatever and so on. Dia benci nama-nama tu. Dia kata kenapa kau kena pakai? Sebab dia dah biasa dengar benda tu. Sebab kita letak nama Atok, kita tak suka sebab kampungnya. Kan, letak nama Ali, kampungnya. Dia dengar, dia kata this is good. This is what we are looking for. Out there, this is what we are looking for. Atok. Dia mention nama Atok tu pun
father dia is like very unique. Then why you have to change to grandpa? Grandpa, kenapa nak tukar jadi Mak Saleh? Kita ni memang rasa macam malunya atuk kan, nenek kan, mbah kau. Jenis macam tu kan. Jadi so pada dia leave it, dia cakap. Remain that name. Why you have to change? Nampak tak budaya mereka ketagih dengan kita. Kita pula asyik melihat kepada mereka. Kita mengagungkan mereka sedangkan kita malu dengan kita sendiri. Yang itu yang saya tersedar tu. Yang itu saya tersedar, totally saya tersedar macam betul juga kau tahu kan. Sebab apa? Kita tak tahu apa penerimaan dia orang. Betul. Kita tak tahu. Jadi why not kita test, kita just do our own words for them untuk melihat ia sesuatu yang baru, sebab mereka dah jemu dengan John, mereka dah jemu dengan nama-nama Mak Saleh biasa. Kan? Mungkin nama Ayung sangat unik pada dia orang kan. It's a good name character macam itulah yang saya sebagai salah satu pengalaman saya menghadap dengan orang luar ni. Itu kaduk Amir kita ni yang jenuh dulu Ujang menjawab kepada pihak ATM dan LBP bab bahasa ni. Betul? Betul. Mungkin itulah Ai kan just nak tanya lah kan, sebab Ai lama dalam industri. Mungkin kalau kata budak-budak, orang kreatif, dia faham benda ni. Sebab dia nampak lah kan dari segi visual komunikasi dia tu semua dia nampak. Tapi adakah ada pihak-pihak lain yang menghalang? Macam kita punya komen daripada rakan kita tadi tu. Betul. Adakah ada pihak-pihak lain yang kita kena jadi moden, kita kena ada John, kita kena ala-ala Cartoon Network, kita kena ala-ala Disney. Mungkin boleh itu dia sebab mereka mungkin melihat contoh yang dah berjaya di luar sana. Jadi mereka nak kita kononnya nak mereka menasihati kita untuk follow lah yang dah berjaya. Mereka mungkin kurang yakin, standard lah, benda tak berjaya, benda tak keluar lagi. Jadi semua orang nampak macam kau tak boleh pergi. Tapi cuba benda ni boleh pergi Upin Ipin. Kenapa Upin Ipin boleh remain nama macam Upin Ipin, nama boleh remain sampai sekarang. Dulu cuba tanya masa dia orang buat benda tu. Minta maaf Upin Ipin, cuba masa Upin Ipin develop dia buat projek tu, Jerome mesti hadapi masalah juga. Confirm any production akan hadapi masalah dan akan ada tentangan sedikit-sedikit. Cuma mungkin antara besar atau sikit. Tapi bila dah berjaya, orang terima Upin Ipin seadanya. Worldwide, Indonesia semua terima dan kan, jadi bila dia dah berjaya, jadi kita cuma nak yakinkan beberapa pihak ni support. Cuba letak sedikit kepercayaan dekat kami, support. Bahasa Malaysia kita support saja. Jadi supaya membuka sedikit peluang. You never try, you never know, itu saja kan. Let try lah benda ni. Betul. Syur Rahim tu. Kita tengok. US pun tak kenal Malaysia. Mereka hanya kenal dengan kejadian MH370. Dengan adanya animasi ni dapat membantu rakyat luar mengenali Malaysia dengan penggunaan bahasa Melayu. Betul lah. Kenalah topik yang kita bincang ni tadi. Kan? Betul ya? Jadi mungkin disebabkan tu tadi, perkara yang kita bincang tadi, yang membuatkan kau untuk terpanggil untuk buat satu animasi yang ada unsur-unsur budaya ni tadi. Ya, itu salah satu langkah saya lah, sebab saya lihat daripada pengalaman terlibat dengan projek-projek ni projek-projek tempatan ni, termasuklah selepas Silat Legenda saya terlibat dengan filem putih Bawang Merah Bawang Putih melalui cerita dongeng itulah Bawang Merah. Jadi pun sama juga melibatkan kesultanan, sultan tackle anak puteri, lepas tu macam ni. Itu budaya kita juga, dongeng, cerita rakyat kita kita punya local wisdom. Kita punya memang kepercayaan rakyat untuk kita seronok pelayan ni. Jadi lepas tu Silat Legenda pula tentang hantua bersaudara, tapi ada melibatkan elemen-elemen moden. Okey. Dan lepas tu saya nampak ramai banyak beberapa kali sahabat-sahabat industri kita buat cerita yang almost sama, hang tuah juga. Tapi macam ni. Dan saya rasa okey, yang terbaru Pahlawan 7 Satria, hang tuah bersaudara tapi melibatkan usaha sama dengan Gonzo Jepun. Cuma saya nampak hasilnya tu ke arah anime, ke arah Gonzo, ke arah anime lah, hang tuah tapi anime. Jadi saya terfikirlah untuk market mana kita nak pergi tu. Untuk market mana. Jadi kalau untuk market kita, orang kita jadi macam di pertengahan lah. Kita ni nak tengok cerita Jepun ke cerita Melayu ni. Dia jadi bercampur sikit lah kan. Jadi hang tuah pula dah diberi peluang pada saya, dapat pula terlintas otak ni fikir, kenapa saya tak pergi ke arah belah sana, seberang sana.
Kan Borneo. Indonesia ke? Borneo. Bukan Borneo. Sabah Sarawak bukan asal Indonesia saya. Aku Air dah merajuk, dia lari ke sana. Kan. Jadi sebab Borneo tu besar kan. Dan saya ya kita tahu yang Sabah Sarawak tu adalah pada saya adalah part of Malaysia. Kan? Dan bila congkel-congkel yang saya tahu Santubong. Itu Puteri Santubong selama ni kan. Puteri Santubong. Jadi bila korek ada lagi pula yang lain. Lagi banyak sebenarnya yang lain kan. Sana banyak. Lagi banyak. Jadi macam kita tak ada dah lah. So saya dapat peluang macam why not saya nak cuba walaupun saya bukan orang sana, saya bukan orang Sarawak, orang dari keturunan Dayak. Saya ambil contoh, saya ambil idea kaum Dayak yang pada saya patut diberi peluang, patut diberi ruang untuk diketengahkan budaya mereka. Tapi saya buat melalui animasi, media hiburan dengan gaya hiburan. Sebab saya nampak sebelum ni ada pernah animasi dibuat untuk kaum Dayak ni, Kumang tadi ada. Animasi Kumang yang saya tahu dan menang anugerah kalau tak silap saya, Kumang sebelum ni anugerah festival filem tak silap untuk animasi. Jadi Fine Animation pun pernah juga apa dulu, Kenyalang. Cuma dia tidak, pada saya dia tidak berterusan. Sayang jadi macam generasi dulu je ingat. Generasi sekarang dah macam antara tak pernah pun animasi. Jadi kita nakkan dia diteruskan. Diberi peluang untuk diteruskan. Jadi ini percubaan saya yang saya buat ni first kali untuk festival filem sebab saya terus nak tembak dekat luar sana. Yes. Menarik. Ya. Jadi bagus strategi yang bagus tu. Dan Malaysia ni saya tak gunakan bahasa, saya menggunakan budaya tu tapi bukan bahasa sebab saya pun rasa macam aku yakin ke tidak nak gunakan bahasa Iban ke sana. Takut ada masalah juga. Jadi saya menggunakan environment, latar belakang. Saya menggunakan music dia. Saya menggunakan ukiran-ukiran yang ada di sekeliling dia. Saya menggunakan cara kehidupan dia orang. Jadi untuk mempertengahkan budaya yang kita ada. Salah satu budaya yang ada kat Malaysia ni. Salah satu, bukanlah ini adalah budaya yang besar tapi salah satu budaya selain Hang Tuah dan lain-lain. Saya harap yang ini mungkin akan membuka mata lah. Untuk orang luar lebih tahu yang satu, kita ada budaya yang macam ni. Kenapa nak perlu malu? Masih lagi pakai cawat. Sebenarnya kita bukan nak memalukan budaya ni. Ini memang kita dah datang. Kita dah datang macam tu kan. Jadi itu satu percubaan lah. Dan alhamdulillah baru siap. Baru siap. Okey, kita sambil-sambil kita tengok juga komen-komen yang ada. Komen. Daripada siapa weh? Aku Asia tak berapa pandai sangat. Kalau kau boleh sebut. Dini okey. Dini okey. Okey Dini. Okey. Apa sebut? Kenapa ada setengah karya atau animasi yang menggunakan bahasa Inggeris? Katanya untuk lebih global dan bukan bahasa Melayu. Bagi saya, kalau bukan kita yang guna bahasa sendiri, siapa lagi nak guna? Takkan tiba-tiba pemikir luar nak buat bahasa kita ni kot. Nampak? Betul. Kenalah dengan topik yang kita bincang ini kan. Betul. Macam mana? Terima kasih. Thank you. Terima kasih Dini. Okey Dini. Cuma itulah pada saya macam mana pun again saya pun nampak isu ni sebab kita bukan negara yang besar. Bila orang tengok kita, orang tengok Singapura, orang tak nampak Malaysia. Lintas tu daripada Thailand lintas ke Singapura, tak nampak Malaysia. Kenapa tak tahu? Macam digelapkan mata pula. Singapura yang kecil tu dia orang nampak. Kan? Sebab Singapura tu dia ada budaya dia yang orang tahu Singapore is the most clean negara paling bersih kat dunia, Singapura walaupun kecil macam tu. Thailand because of popular dengan tom yumnya. Malaysia ni dia lintas, dia tak nampak. So kita kena akui yang Malaysia tak besar mana. Jadi kita nak fight bahasa kita ni, satu hal we have to do something that macam sesuatu yang orang luar boleh buka mata. Oh, this is Malaysia. Oh, bahasa dia macam ni. Baru dia mungkin ada orang akan mula nak belajar, mula nak minta. Kan? Tapi kita kena akui juga bahasa Inggeris tu adalah bahasa global. Kita nak akui. Jadi sebab tu saya punya filem pendek saya ni tak besar, tak panjang mana pun, pendek. Saya nak buat percubaan, saya tutup audio. Maknanya saya tidak menyampaikan melalui audio. Melalui dialog. Saya tidak menyampaikan melalui dialog, tapi saya menyampaikan melalui environment di sekitarnya supaya saya nak melihat adakah orang luar boleh membaca di manakah kejadian ini berlaku dan budaya apakah yang saya cuba tunjukkan tanpa dialog. Asyik ni kan. Dalam dia punya tu. Ini orang ni. Ada lagi.
Muhammad Azmi Ismail. Okey, bagaimana saja Jepun dapat membudayakan anime dalam budaya mereka? Mungkin cara, kaedah dan kualiti persembahan anime boleh ditiru sambil terap budaya Malaysia. Saya setuju. Ada part saya setuju, ada part saya setuju, ada part saya tak setuju. Sebab anime ni macam kata anime ni design dia kuat, budaya dia kuat. Macam mana Hindustan diorang develop diorang punya Bollywood sampai kita duduk depan TV layan cerita Hindustan, Bollywood. Kerana apa? Kerana budaya joget-joget di taman bunga, di atas gunung dan hero dan heroin sebegitu. Jadi Bollywood di develop sebegitu rupa. And then K-pop, Korea, strong Korea dekat mana? Dekat K-pop dia, dekat dia punya budaya K-pop dia tu, dia punya modern music dia tu. Modern music lepas tu dengan minah-minah dia yang seksi macam tu, yang plastic surgery dia, kan. Jadi sopan. Suka tak suka K-pop macam tu, dia develop. So same as anime. Anime they learn from some part they learn from US. No, itu saya tahu, they learn from US anime. Kita bercakap anime ni kerana anime ni adalah animasi, okay? Jadi dia develop macam tu. Jadi maknanya sampai dia develop dia punya budaya dan dia keluarkan anime tu sendiri. Jadi bagi kita yang dah terlewat ni, saya rasa dah terlewat, maknanya kita nak keluarkan budaya kita tu. Saya kata tadi, bila kita lukis sikit je orang akan compare. Kau macam Disney, kau macam anime. Tak boleh lari, memang tak boleh lari. Jadi the best way macam saudara kawan kita tadi lah, ambil sikit curi sini, ambil sikit curi. Mungkin cara animation tu yang kita suka, bawa cara anime. Tapi design dia jangan bawa design anime. Design dia tu kita campurlah sikit dengan kita. Ada orang salah faham, orang kata habis nak buat macam mana? Nak buat muka macam Usop Sontorian ke? Gigi 4 jarang macam tu. Nak buat hidung bulat-bulat ke? Kita tak kata maknanya Malaysia style tu, kita tak kata Malaysia style tu adalah Usop Sontorian style. Even though kita tahu yang kita tahu Usop Sontorian adalah TV siri pertama Malaysia. Tidak semestinya kita semua kena follow Usop Sontorian. Betul. Kan? Tapi dan tidak semestinya kita semua buat cerita kampung. Kan? Maknanya kita nak nampak Usop Sontorian kampung, lepas tu Kampung Poi daripada Datuk Lat pun kampung, lepas tu Upin Ipin pun kampung. Tidak semestinya kita kena buat kampung. Tapi rakyat kita ni dekat dengan kampung. Kita ni cara kehidupan kita dekat dengan kampung. Asal-asal fikir sejarah je mesti kampung. Maknanya kita menggunakan salah satu elemen adalah kampung. Kan? So pada saya campuran tu elok lah. Campuran tu maknanya terpaksa tak nak tiru sikit. Kita suka mata anime, kita tiru sikit mata anime. Tapi anime pun ada yang baik buruk dia kan. Ada yang part yang buruk dia, yang kartun yang tak baik dia. Itu takut terbawa ke situ. Saya dah nampak dah ada yang berlaku anak-anak muda kita terbawa ke sana. Betul. Dan kau yakin kita punya produk ni, kita punya animasi boleh mengatasi, paling tidak pun menyaingi lah anime, western style, Disney dan sebagainya? Dia akan, pada saya dia akan ambil masa. Satu, kita boleh menyaingi kalau kita bersatu. Kalau kita tahu di mana kekuatan animasi tu. Okay, kita tahu di mana kekuatan animasi itu okey. Satu, of course kita tak boleh elakkan kekuatan animasi tu, apa pun kekuatan sebuah produksi tu dengan cerita, filem ke drama ke dengan cerita bagus memang semua boleh jalan. Kan? Tapi kita bercakap dari konten animasi, first of course cerita dululah. Kan? Lepas tu kita seronok berbual ni sampai kita punya penonton bagi soalan kita, komen tak sempat baca. Okey, ini salah satulah kita bacakan. Tadi dah terlepas, kita boleh ulang balik, nanti kita tengok balik. Tadi ada saya ada. Daripada Syambalong, apa pendapat Tuan Panel berkenaan karakter lokal? Adakah suatu hari nanti orang luar akan kenal karakter watak-watak kita? Ini kartun, ini karakter dari Malaysia. Macam mana tu? Okay. Macam kita tadi, kita kena develop sesuatu sampai orang mula mengenali benda tu. Mengenali bila kita tarik stroke tu, bila kita munculkan satu design tu, orang akan nampak ini bukan Jepun, yang ini bukan ada dah mula mempertikaikan. Macam mana saya dulu juga mempertikaikan, saya rasa macam bukan Jepun, rupanya Perancis punya animation, tapi macam Jepun. Nampak kalau you all study animation ni, the French animation, most of it sometimes macam Jepun punya style. Tapi cara animation dia sangat penuh dengan prinsipal. Jepun dia kurangkan prinsipal.
Walaupun dia sangat okey. dia punya kekuatan dia dekat sinematografi, kekuatannya dekat Sinematografi. detailing karakter dia, shadow segala benda. Betul. Tapi French nampak macam Jepun tapi bukan Jepun. Macam itulah. Jadi kita mempertikaikan sama macam kita Malaysia. Kita kena create sesuatu. Salah satunya mungkin 3D dah ada. Bobo Ayu Penny dan Agent Ali sebagai contoh kita untuk membawa kita punya budaya sehingga orang nampak. Tapi sekarang 2D ni, yang 2D ni. 2D ni masih belum ada. Yang 2D ini Acik Ayu tengah usahakan ni lah Salah satunya ini saya punya passion saya lah. Jadi saya cuba fight. Saya tahu 2D ni masih ada masa depan yang strong because kita ni sebelum kita terlepas soalan ni, kesian sahabat kita bertanya ni. Pada pandangan ahli panel, perlukah kita melakukan transnational budaya seperti raya The Last Dragon? Nampak tak? Nampak tak macam mana Disney, Pixar, whatever, overseas, western, dia dah mula masuk budaya kita. Budaya Asia ni, dia pun dah bosan kat sana dah. Nampak? Dia dah mula masuk budaya kita. Dia dah mula ambil apa yang ada dekat Thailand, dia dah mula ambil apa dekat Filipina, dia dah mula ambil apa yang dekat Malaysia dan Indonesia. Dia dah mula conquer kita punya budaya dan kita sendiri tidak ambil peluang. Nampak tak? Kan? Kita sebenarnya banyak budaya kita boleh ni kan. Banyak. Sangat banyak. Kita yang tak nak percaya. Kita yang tak nak percaya benda ni. Kita yang tak nak percaya. Tapi maksudnya kata makin mana sih? Dari penceritaan tu, orang kata pihak daripada orang kata Disney US tu dah nampak yang cerita-cerita Asia ni boleh dijual lah. Iya, kan? Banyak semua datang daripada folktale, semua datang daripada cerita-cerita rakyat. Diorang cuma mengolah menjadikan lebih cantik, lebih menarik. Lebih menarik. Tapi bila kita cuba nak buat, kadang-kadang ada tentangan. Tak boleh inilah, tak boleh itulah. Kadang-kadang dia jadi macam tu. Dia birokrasi tu saya minta maaf lah. Kadang-kadang berlaku macam tu kan. Jadi tapi bila orang luar buat, okey pula, cantik pula. Diterima pula. So macam tu kan. Kat mana silap tu? Geram aku lah. Kat mana silap tu? Jangan cerita silap. Ada orang tanya ni. Okey. Orang tanya ada orang tanya ni. Jangan cerita silap. Ayun yang indah. Okey, terima kasih Ayun yang indah. Indahnya dia. Student saya kebanyakannya masih gunakan stroke anime dalam lukisan diorang. Jenuh jugalah nak ajar supaya diorang perbagaikan stroke supaya tak terikut dengan satu style sahaja. Apapun basic drawing dan sketches itu penting dalam membudayakan lukisan animasi dekat diorang. Ini mungkin bukan soalan lah. Ini lebih kepada statement lah kan. Statement yang dia rasa sebab dia hadapi Tuan Ayu ni mungkin dia hadapi isu tu. Jadi pada saya yang saya nampak yang sebab saya pengajar juga, saya dapat benda yang sama. Student-student ni di antaranya, tidak semua, di antaranya dia orang belajar lukisan melalui stroke apa yang dah ada dengan setengah budaya ni. Maknanya bila dia orang suka anime, dia belajar lukisan melalui anime. Dia tidak belajar lukisan figure drawings ataupun figure proportion melalui benda yang asas, yang general, yang universal. Maknanya once you know figure, you can go every direction. Tahu tak? You boleh pergi mana-mana. Tapi sekarang ni dia orang buat figure anime, dia orang buat figure melalui anime. Bila besok dapat projek yang lain selain anime, dia orang tak boleh buat. Dia orang lukis je lah jadi anime. Itu masalah. Anime sajalah dia punya ni. Satu style je. Tanya dia orang, apa motif awak buat anime? Awak nak pergi kat Jepun ke? Nak pergi Jepun? Tanya betul student-student ni. Kata-kata akan kata saya minat. Kata-kata akan kata saya minat. I'm a huge fan of Japanese anime. Yes, kita tak halang. Kita memang tak halang. Tapi sebelum tu kita nak apa kata nak maklumkan yang kita bukan anti anime nanti kan ada kita punya penonton rasa macam ini anime tak, bukan itu kita bincang kan sebab kita punya live view ni ada dekat 20,000 lebih ni kan. Alhamdulillah. Kisah pula. Alhamdulillah. Betul. Jangan salah faham. Niat kita tu untuk satu, of course, kalau kita tak buat ni dalam filem kita pun, selain animasi, filem kita pun kalau kita tidak membudayakan filem kita tak ke mana. Kita nak tiru apa benda, kita tak ke mana. Jadi kita bercakap tentang animasi ni, kita nak next generation. Aku dah tua babe. Aku dah macam umur korang. Maui pun dah tak ada gambut dah hampir tua dah. Kan? Jadi aku muda ni. Okay, maknanya kita dah almost nak go pension. Who is our next generation yang akan take over kita punya tempat? Siapa kan? Jadi kita jangan cakap tentang medium 2D 3D satu case, tapi kalau dia orang pergi ke 3D pun, kalau dia orang terbawa anime punya bentuk kepada 3D, it still looks anime. And then you are promoting the Japanese culture to Malaysian. Tapi sedangkan kita ni orang Malaysia ni, kita tak promote kita punya budaya sendiri. Macam malu, macam tak bersatu lah.
Tak bersatu. Okay, gua rasa adakah design tu yang main peranan ataukah mungkin aspek lain juga, faham tak maksudnya? First orang tengok mungkin design lah. First kali orang akan tengok design dulu. Biasalah animasi ni orang akan tengok gambar yang bergerak. Benda gerak baru dia akan layan cerita. Oh, ceritanya macam ni. Kat situ ada sedikit memang ada macam some kind of faktor yang membawa kepada itu. Jadi maknanya design tu juga penting, membantu kita tukarkan dia jadi kita punya design. Macam mana sama-sama kita cari. Macam mana sama-sama jenis design yang kita ni macam mana? Mata besar, mata sepet, hidung bulat, hidung macam hidung buah jambu, perlu tak gigi terkeluar ataupun perlu tak macam mana, itu kita kena cari. Sampai orang luar boleh terima satu cara yang mereka nampak ada kelainan. Salah satunya contoh yang watak-watak bertudung macam ni kan. Muka anime tapi pakai tudung. Mungkin itu adalah pembawaan baru, maknanya kartun Jepun tak pakai tudung. Kan? Jadi apa yang kita lihat dekat Bobo Boy, karakter Yaya pakai tudung. Apa yang kita lihat dekat original Lia ada satu dua karakter pakai tudung. Kan? Jadi mungkin elemen tudung tu yang dimodernkan, yang disimplifykan, dan masih wajah-wajah ke animaan tu ada, wajah anime lah ada. So itu mungkin elak daripada anime 100%. Ataupun elak daripada western 100%. Mungkin kita ambil muka dalam cerita Beauty and the Beast ataupun Cinderella. Cinderella tak pernah pakai tudung. Jadi cuba kita pakai tudungkan dia, kita ubah lips dia sedikit-sikit, nampak macam western tapi dia bertudung, dan kita ubah warna mata dia yang kita tahu western tu Cinderella tu mata dia biru hijau. Kita jangan follow biru hijau punya mata. Sebab orang Melayu tak ada, orang Malaysia jarang mata hijau, mata biru. Kan? Elemen-elemen warna, elemen design kita ubah. Lepas tu dimasuk dengan cerita, 20% sini, 20% sana, 20% sini campur jadi nampak campur-campur. Itu yang nampak Malaysia baru. Satu pembawaan baru. Jadi macam itu pandangan saya lah, pandangan peribadi saya. Okay. Ini kita ada soalan lagi daripada Syul Rahim. Ada soalan lagi. Anime pun telah masukkan elemen budaya Malaysia seperti lokasi dan bahasa. Macam soalan ni statement lah. Dia study lah tu maknanya. Tapi saya nak tanya Ai lah kan. Okey. Sebab bila kita bercakap animasi dan komik dia tak lari. Betul? Kan? Animasi dan komik tak lari. Tak bolehkah kita bawa stroke komik kita macam macam kartun-kartun daripada Gayo, Sukun, Lambuk yang dianimasikan, sebab katanya itu banyak ke arah budaya kita. Tak ada masalah pun. Siapa kata ada masalah? Isunya benda tu tak nak diketengahkan mungkin oleh pihak-pihak tertentu lah. Maknanya mungkin owner of the cartoon tu tak nak pergi ke animasi, ataupun mungkin dia tidak ada peluang untuk diberi ruang. Jadi why not macam kartun macam Gayo yang rocks tu macam tu dibawa. Betul. Sebab dibawa. Jadi benda tu mungkin boleh berjaya. Satu kes. Lepas tu yang lain arwah Ai Sulong kan, cerita dia dengan Abang Ujang dulu, mungkin cerita Aba tu kan. Kita tak diberi ruang, tapi itu adalah cerita datang daripada magazine. Dalam magazine kita pun kita ada Gempak, majalah Gempak Star. Itu agak kartun-kartun yang lebih serius. Pun tidak diberi peluang juga, ataupun mungkin pernah tapi tidak ketara. Jadi isunya sekarang ni kita punya design tu memang dah ada, cuma antara orang kita boleh terima atau tidak. Design tu dah banyak dah. Kalau kita nak tengok stroke Malaysia tu dekat komik dah ada lah. Dekat komik dah pelbagai dah. Yang jenis majalah lawak antarabangsa, lambuk lah, semua jenis-jenis style macam ada persamaan yang bibir dia terkeluar sikit, ada gigi sikit, dan tapi cerita tu cerita lawak, cerita yang agak slapstick. Sesuai mungkin dengan cerita-cerita yang bersifat slapstick, macam mungkin disamakan dengan SpongeBob, mungkin slapstick. Tapi macam mana kita nak bawa satu cerita yang peminat anime kita suka kebanyakan macam Naruto, One Piece. Okay? Yang lebih bersifat, yang lebih teenagers tau. Jadi lebih teenagers ni biasanya kita akan pergi ke arah cerita yang bersifat figure, yang lengkap. Lepas tu nak bergaduh je kerja, nak fight. Okay, siapa cerita kat Malaysia kita ni? Mungkin mungkin kartunis Nan Samsudin yang buat cerita komik satria yang macam pahlawan kita. Pahlawan. Jadi yang terbaru ni saya nampak ada macam perkongsian terbaru cerita dia berkongsi dengan publisher US dah mula nampak dah kat situ. Tapi pahlawan pendekar kita maintain design sebegitu.
Itu jadi yang itu mungkin membuka mata dan orang nampak kita punya silat, orang nampak kita punya martial art yang boleh diketengahkan. Ya, betul. Betul. Tapi pasal budaya tadi kan berkenaan dengan design, kita dah bercerita berkenaan dengan apa nama ni. Apa yang buat budak-budak ni suka sangat dengan anime ni? Selain daripada design, adakah cerita penceritaan? Kalau kau perhati cerita atas saya punya study, cerita anime ni dia deep masuk dalam setiap watak sampai dia punya detail. Dia deep. Cerita kita macam mana? Cerita kita mungkin agak kita akui saya terus terang saya pun akui kita memang daripada rujukan apa yang feedback daripada MDEC sebelum ni saya dapat tahu memang Malaysia kekurangan konten. Maknanya konten kita lemah. Kita akui itu. Saya akui itu konten kita lemah. Maknanya cerita kita lemah. Kita boleh buat animasi kita lemah. Bila kita pergi ke luar negara, saya dapat peluang pergi luar negara, kualiti kita kononnya kita nak jual kita punya IP, tapi apa yang dijawab oleh luar negara, you got quality. Awak ada quality, cuma cerita awak tak sesuai. Cerita awak lemah. So apa yang kami boleh bagi awak adalah kami bagi cerita kami, kamu buat. Maknanya kita buat servicing. Itu apa yang saya pernah dapat teguran daripada Cartoon Network dengan Nickelodeon. Kualiti kita dah ada. Tapi cerita yang saya nak jual tu tak boleh, tak lepas. Sebab apa? Tidak melepasi tahap diorang. Faham. So kita kena maknanya design kita tak ada masalah sangat lah sebetulnya ya. Design quality animation tak ada masalah. Kalau nak jual IP sendirilah. Ada soalan lagi? Ada soalan daripada Ayu yang indah. Saya nampak siri kartun Awang Kenit ada bawa budaya kita sebab ada watak-watak istana seperti Badang, Sultan, Bendahara yang lawak. Tu. Kan Ayung kan? Ni dia kenal Ayung ni. Aduh. Dia dapat dia petik nama Ayung. Okey. Betul juga. Awang Kenit aku rasa pun sesuatu yang dia cuba membawa juga budaya kita kan, budaya Malaysia untuk dijadikan animasi. Macam mana tu? Tuan Benil. Pada saya Awang Kenit tu dah ada elemen dia macam membuka balik semula sejarah kartun-kartun lama 2D kita yang lama lah. Macam kita dah ada gap jauh dah. Usop Sonturen dah dimatikan ceritanya agak lama. Jadi Awang Kenit keluar, dia membawa memori saya bekerja dengan Usop Sonturen dengan tim-tim kawan-kawan saya yang Kulong Man. Jadi lawak bersahaja dia keluar balik semula. Awang Kenit. Lawak bersahaja dah. Bila saya tengok sudah dah datang balik semula dah perangai-perangai yang gila-gila ni kan. Nak jadi macam tu. Jadi saya tengok bagus. Cuma again kenapa audience kita tidak terima? Mana penerimaan audience? Kenapa Awang Kenit tu macam pada saya kat mana silap dia tu? Adakah mungkin medium tu perlu ditukar sebab mungkin audience kita sekarang ni penerimaan mereka kepada apa yang ada di Malaysia ni adalah 3D, bersifat 3D. Saya tak pasti. Mungkin ada cadangan lagi. Ada cadangan. Daripada Muhammad Zarul Iqbal. Okey, terima kasih Zarul. Boleh bagi cadangan tak? Macam mana nak promote animasi yang dibuat supaya lebih dikenali ramai? Itu apa yang dia dah masuk topik promote pula ni. Itu berat lah. Memang berat. Maknanya pada saya berat lah. Macam mana nak promote benda tu? Nak dikenali ramai. Kualiti lah. Kualiti cerita, kualiti animasi. Cukup lah pada saya. Dengan cari originality. Cari originality. Some people will ada orang akan suka animasi kita. Cantik animasi kau ni. Memang lawa. Tapi aku tengok sama macam Jepun, sama macam US. Mungkin ada orang mencari kelainan. Itu saja. Kan? Especially kalau kita nak jual dengan TV station ataupun nak jual dengan orang luar sana yang nak nampak. Jadi cari satu kelainan. Ini yang saya diajar juga. Cari kelainan. Ada lagi ni. Apa weh? Aku kalau Jawi boleh baca. Ni kalau Rumi kurang ni sikit lah. Kau baca weh? Alamak. Okey, aku jadi baca soalan lah ni. Syun Rahim. Terima kasih Syun Rahim. Pada pandangan dia kata stesen TV memainkan peranan penting untuk memartabatkan animasi Malaysia. Contohnya anak-anak sidik setiap jam 7 malam pasti akan berada di depan TV. Yalah ini kenangan lama lah. Kenangan lama ni. Dia saya rasa Sean Rahim ni rasanya muda lagi budaknya. Tapi dia boleh tahu cerita anak-anak sidik semua tu dan pukul berapa? Pukul 7 malam kan. Zaman Fazli lah, wakil Istana Budaya ni. Wah, ini cerita pasal budaya ni.
Ada Sebab orang orang budaya ni. Orang budaya kan. Ah. Kau sebut pasal istana tadi, nampak dia dah keluar dah. Kau jangan main-main, dia saman kau Kang. Alamak. Aduh kan. Okey, berbalik pada cerita kita tadi. Ada jap. Sebelum tu kita tengok kepada aku cuba baca je. Aku cuba baca pula biasa baca Jawi, baca Ruby. Kalau salah betul kan ya? Aiman Zulkafli. Tak maaf kalau salah sebut. Okey, nak respon berkaitan awal kenit. Pendapat saya, awal kenit kekurangan dari segi cerita. Okey. Kadang tak dapat nak faham lawak yang cuba nak disampaikan dan cerita agak lemah. Maaf, design memang terbaik. Okey. Kan? Dia respon lah. Dia punya respon, pandangan dia lah kan. Itu pandangan. Kita tak boleh nak elak pandangan orang, peribadi orang macam suka atau tidak. Maknanya dia nampak benda tu sebagai penonton, dia nampak. Kita jangan melenting lah. Jangan melenting. Saya pun dah bersedia dengan projek saya nak saya lancarkan ni. Saya tak boleh nak melenting. Jadi seterusnya. Azwan di Sanse. Topik yang bagus. Sejauh mana perjuangan menerap budaya kita dalam animasi di kalangan penggiat dalam karya animasi mereka? Apa pun, Pillar of Strike adalah salah satu karya yang ditunggu. Tahniah saudara Ai. Tu dia. Terima kasih. Saudara Ai. Itulah dia tunggu mungkin karya tu lah. Sebab saya mungkin buat promosi sebelum ni saya dah buat promosi. Saya pun dah ambil masa dekat setahun lebih nak siapkan. Just saya beritahu sikit je lah, kurang daripada 10 minit je pun filem ni. Kurang daripada 10 minit. Bukan panjang mana pun, bukan panjang mana, sebab memang festival filem pendek biasanya memang kurang daripada 10 minit. Jadi berapa ramai Berapa ramai yang terlibat? Produksi saya tak ramai. Produksi saya tak ramai, dia kurang daripada 17 orang. 17 orang. Kurang daripada 17 orang termasuk semua lah. Semua departmen lah. Termasuk semua departmen. Jadi masuk semua tu. Ya, sebab saya terpaksa multitask lah. Sebab saya kekurangan bajet dan saya terpaksa buat almost semua benda lah. Mungkin kemahiran saya ada kat situ. Jadi saya boleh animasi, saya bantu animasi sebab budak-budak saya mungkin perlukan bantuan. At the same time, cerita ni pun saya yang create gitu-gitu je, tapi ada panel-panel sahabat-sahabat Iban yang saya kenal daripada social media, saya jadikan kawan. Jadi mereka nak bantu, mereka sangat bangga sebenarnya. Dia kata aku bangga kau orang buatkan cerita untuk kami, dia cakap. Jadi mungkin mereka tak ada peluang tau nak tunjuk. Jadi mereka nampak kita pula orang luar nak cuba promotekan. Jadi dia support. Jadi dari sudut cerita, alhamdulillah saya dapat guidance daripada orang-orang ni lah. Jadi dan tim saya animators tak besar, budak-budak, student-student saya juga perlukan pengalaman. Jadi saya dedahkan mereka dengan animasi, tapi perlukan guide. Dan alhamdulillah ada bantuan lain daripada sahabat-sahabat industri. Poster, latar belakang, muzik, itu menyokong untuk mengukuhkan projek ini. InsyaAllah nanti saya kongsikan. Sokongan tu penting, sokongan tu penting untuk penggiat-penggiat animasi tempatan kita. Terima kasih yang menyokong kami, yang menyokong Animas. Yun, ada lagi ni Yun. Ada lagi. Alamak. Lagilah bahasa tulisan Jawi, senang sikit kau baca. Ibnu Kaduk Amir. Ibnu Kaduk Amir, pada saya cerita kita banyak yang bagus. Penerimaan antarabangsa tersekat bukan kerana cerita kita tidak bagus, tetapi lebih kepada halangan untuk kita ke hadapan. Mereka lebih suka memberi cerita mereka untuk dianimasikan kerana tidak mahu beri peluang kepada kita secara 100%. Namun dengan hasil PIPIN yang terlalu popular, maka mereka terpaksa menerimanya. Jadi stesen TV kita perlu beri lebih peluang untuk kita siapkan animasi kita di TV tempatan dahulu sehingga ia popular. Betul lah tu. Ada betul lah tu kan. Dia orang nak conquer market lah. Dia nak conquer market lah. Jadi dia cuba nak kata kita buat semua tak bagus sebab mereka lebih nampak lebih yang baik. Itulah. Jadi mungkin kuasa wang, mungkin kuasa politik, mungkin kuasa ekonomi, kita tak tahu. Kan, tapi Opinipin redah sampai sudah, tunjukkan bukti, meletup sampai ke Indonesia. Jadi baru orang buka mata. Nak stesen TV, barulah dibuka mata stesen TV nak beli. Jadi kita pun minta bantuan, kita minta sokongan stesen TV. Kita tak besar mana pun, tak banyak mana. Tapi berilah peluang untuk kita punya pemain industri selain yang sedia ada sekarang ni, buka, cubalah. Stesen TV tu lah, stesen TV kena main peranan, kena bantu kita punya industri kan, ambil kita punya produk. Kita tak ada spesifik channel untuk kartun, tak ada. Betul. Saya pernah terima. Saya punya kartun saya agak slapstick, seperti lebih kurang macam Tom and Jerry dan
dan yang agak slapstick lah, maknanya kita pukul watak ni, watak tu tak mati. Kita penyek macam mana pun dia tak mati. Itu watak slapstick. Tapi bila saya cuba usulkan kepada satu stesen TV swasta yang ada channel kartun, dia kata tidak sesuai untuk kanak-kanak. Jadi kat mana lagi saya nak halakan kartun saya ni? Kan? Dia kata tidak sesuai kan? Sebab macam Astro Ceria contohlah. Astro Ceria memang semua tu dalam tu kartun, tapi dia melibatkan kartun-kartun yang bermoral. Jadi bila kartun slapstick tak lepas. Jadi macam saya tak lepas. Bukan ada ke kartun-kartun slapstick lain dekat ni? Itu macam di dalam Astro ada Cartoon Network, di dalam Astro ada Nickelodeon. Still kita kena pergi ke arah Nickelodeon ataupun ke Cartoon Network. Kita tak boleh pergi ke Astro. Astro memang yang dia ada adalah Astro Ceria, yang mana mereka ada dia punya polisi kartun dia. Ada yang bersifat kartun-kartun yang sebegitu. Bila kartun saya macam mana kita budayakan kita punya animasi, nak membudayakan animasi kalau tak ada tempat untuk kita promote kita punya kartun? Itu kita punya ekosistem kita ni lah. Ekosistem kita kena support each other. So industry need something from broadcast need content from industry. Then sit down together and try to get some solutions lah. Buka satu channel kartun yang memang ada polisinya, maknanya tidak boleh ke arah kelucahan ataupun adult dark animation ke apa ke, tapi at least lepaskan macam mana kita kat sini boleh dapat Shin-chan, macam mana kita kat sini boleh dapat tengok slapstick yang lain macam Tom and Jerry dan yang lain. Kenapa kita nak buat cerita macam tu tak boleh? Especially macam contoh Shin-chan sendiri yang agak kurang ajar dengan mak ayah ada something macam tu lah kan. Tapi boleh dibeli macam kat situ dan boleh disiarkan di Malaysia. Boleh. Jadi konten tu boleh pula. Jadi sekarang ni kita punya TV station kat kita ni kena buka satu konten, satu channel kartun yang bebas ke arah yang lebih bebas lah. Tapi ada polisinya, tidak ada lucah, tidak ada naked, tidak ada apa-apa. Jadi macam tu lah. Tidak ada darah. Dan saya rasa itu satu cara untuk mengembangkan budaya kita, kebebasan. Bercerita pasal isu ni kan, Ai, just nak pendapat engkau lah. Sebab bila kita bercerita pasal isu ni, kita kata pasal macam tempat, saluran. Benda ni memang masalah daripada dulu lagi lah kan. Dengan keadaan sekarang ni memang slot lagi kurang. Tapi bila kita melihat pada Upin Ipin, sebab saya ingat Upin Ipin ni dia banyak abuse, penggunaan social media dan YouTube. Maafkan bahasa saya bukan abuse lah, tapi maksudnya dia menggunakan channel-channel tu. Maksudnya YouTube, social media untuk mempromosikan dia punya aset. Adakah penerbit animasi sekarang ni perlu ke arah itu dulu? Lepas tu barulah dah gain popular dan TV akan ambil. Perlu. Itulah berlaku daripada Didi and Friend. Kita tengok satu konten lokal kita, Didi and Friend, untuk kanak-kanak. Mereka berjaya kerana social media. Mereka berada di tempat dan waktu yang betul. Zaman kita buat usuk dulu tak ada social media. Mereka pula menggunakan social media, meletup. Jadi itu bukti kepada benda konten tu boleh dijual. Maknanya kita menggunakan tak kisah YouTube atau apa benda pun untuk kita postkan sampai, sebab apa? Memang berlaku juga bila kita nak pergi sekarang ni ke broadcast, mereka akan kata berapa view awak dah dapat untuk social media. Dia nak tengok kat situ berapa view. Memainkan peranan lah. Yes, memang pernah kena. Saya pernah kena dah. Jadi kat situ pula kita nak support kan. Okay, view saya dah 1 million over. View saya dah dekat ni dan konsisten. Baru dia buka mata. Sebab dia tahu benda tu boleh jual. Sebab you dah ada pengikut, you dah ada follower. Nampak tak? Dia punya game plan dia dah lain dah. Ada tu lah. Ada soalan. Dah terlepas berapa tadi? Dia try tengok. Okey, daripada Azwan di Syamsir. Okey, terima kasih Azwan. Adakah dah sampai masa untuk penggiat animasi bergabung untuk adakan channel sendiri di platform OTT untuk dipasarkan? Hanya cadangan. Ai, cerita Ai. Pada saya mungkin cadangan yang baik. Baik, tapi kita perlukan satu persatuan. Saya rasa kita dah ada Animas. Dah ada dah. Selain tu mungkin Animas boleh minta support daripada NGO yang lain ataupun badan-badan kerajaan yang lain untuk bawa benda ni. Suara saya tak strong mana pun. We need unite lah. Kita bersatu untuk dalam satu persatuan untuk mewakili kita. Jadi mengharapkan Animas keluar pun logo. Tapi itulah kita pun dalam usaha ke arah tu sebenarnya kan. Ni apa yang kita buat semua ni pun nak usaha untuk kita bangkit, kita bangun kembali kita punya industri. Kan sayang kita nak bagi peluang pada generasi akan datang. Industri kita
Dan saya nampak media ni pun satu benda yang sangat kuat. Sangat Betul. kuat dan sangat berpengaruh untuk mempengaruhi kan. Mempengaruhi audience kita kan. Betul. Kan. Sebab saya percaya, saya percaya satu perkara Betul. lagi. Kita nak jual filem ataupun drama ni, maaf lah orang-orang yang buat filem untuk keluar, susah tau. Kan, susah. Tetapi animasi senang. Kan, animasi boleh keluar, nak jual kat luar tu mudah kan. Tapi kenalah konten dia macam Cik Ai cakap tadi kan. Mesti kena dengan dia punya cerita lah. Macam Cik Ai cakap tadi kan. Kan dia orang tak ada isu pasal design apa semua. Tetapi jalan cerita tu. Jadi saya rasa kalau kita perbaiki dia jalan cerita tu betul. Kan. Betul tak? Wah, macam tadi lah sekejap tu. Saya kasi gemar apa. Macam ada yang kurang setuju pula. Macam dia kurang setuju pula kan. Tak, satu part je saya kata kurang setuju. Yang senang dijual. Seksa nak jual sebenarnya. Bukan senang seksa nak jual. Bukan senang. Bukanlah sesenang yang saya sebut kan. Tetapi benda yang apa orang kata animasi ni mudah diterima berbanding dengan drama dan filem. Animasi mudah diterima. Itu maksud saya. Kan, maksud saya. Kan. Sebab sedar tak sedar dah sejam juga lah kita berbual ni. Mawi. Serius Ya, betul. Kan. Aku buat air tadi pun dah nak habis dah air. Kan. Topik ni bagus ni. So macam ni, kita nak teruskan sampai besok ke atau topik ni makin sedap berbincang ni? Kan? Dan banyak cerita ni. Saya okey je, saya memang bebas lah petang ni kan. Cuma tu lah dapat bersembang dengan sahabat-sahabat dekat luar sana kalau mereka ada lebih lebih open question kan untuk berbincang. Lagi seronok sebenarnya. Pendapat kita daripada tadi pun kita dah berbual sama kita, lepas tu kita pun dah tengok baca selang-seli komen itu. Kita tengok ada tak komen-komen yang mungkin boleh kita bacakan dan kita sama-sama ni. Kan? Ini ada komen daripada kita punya penonton Aiman Zulkafli. Okey, pendapat dia kata animasi barat ni tak ada budaya yang diorang boleh tunjulkan. Berbeza dengan kita lah Malaysia yang penuh dengan kepelbagaian budaya. Harap peluang diberikan kepada penggiat animasi. Itulah dia. Ini lebih kepada statement lah. Statement pendapat pribadi kan. Itu je. Sekarang ni peluang aja sebenarnya, peluang aja ni. Peluang, betul. Dibuka ruang untuk kita mencuba kan kat situ. Dengan bajet animasi ni korang pun tahu macam mana bajet animasi kan. Kebanyakannya kita tersangkut di peringkat pertama ni kerana untuk membuat satu sampel untuk ditunjukkan. Dekat situ pun dah tersangkut dah banyak kekangan dah. Tapi pada saya usaha yang dibuat oleh Finas MDEC sebelum ni ada bantuan geran kewangan untuk ini salah satu untuk kita ambil peluang. Sebab tu saya ambil peluang. Saya dapat peluang dan alhamdulillah apa yang terbentang kat belakang saya ni saya tunduk sikit apa yang terbentang tu itu banyak tu. Itu antara kan ramai lagi sahabat-sahabat saya yang dapat yang lebih banyak ataupun yang lebih kurang, tapi itu peluang gunakan. Maknanya saya gunakan apa yang saya dapat ni, saya gunakan itulah bajet saya guna sehabis mungkin. Yang lebihnya tu atas usaha kita kan. Kita tak boleh kata dengan harga macam tu sampai situ aja. Jadi kita rasa aku boleh buat lebih, jadi aku buat lebih lah, tak apa jenis macam tu. Jadi saya ambil peluang itu untuk saya nak tunjukkan. Tapi lepas tu saya tak tahu apa jadi. Kalau untung sabut timbul, alhamdulillah lah. Kan? Tapi kena ada letak keyakinan kat situ. Keyakinan. Mawi tadi ada soalan Mawi apa tu? Itulah nak tanya Cik Ai lah, sebab Cik Ai dah terlibat dengan orang kata Silat Legenda, Putih dan sekarang ni dia dah buat apa? Strength of Pillar. Pillar of Strength. Nak buat orang kata animasi yang mempunyai budaya Malaysia ni, adakah orang kata perlukan bajet untuk penyelidikan? Ya, mana-mana pun saya rasa mana-mana ada konten pun perlukan penyelidikan, especially yang melibatkan faktor-faktor sejarah ataupun mitos ataupun cerita rakyat. Okey. Jadi ada kepelbagaian. Macam saya tak terlibat dengan cerita bawang merah bawang putih, tapi saya terlibat dari sudut produksi. Okey, lepas tu dengan Pillar of Strength ni saya tahu bukan budaya saya. Kan? Lepas tu kita tahu bila kita tengok budaya mereka ni dia datang daripada sangat kepercayaan nenek moyang. Benda-benda yang melibatkan mitos, kepahlawanan. Bila kita korek tu itu yang bajet untuk kita masuk dalam. Contoh bangsa Iban ni dia datang daripada Lubuk Antu, Sarike ataupun satu lagi tempat di pedalaman sana tau, jauh tau. Jadi bajet kita nak ke sana dengan sekarang ni situ memang kawasan yang tak ada laluan jalan raya yang betul,
tak ada highway. Jadi itu semua bajet dah banyak kat sana. Mungkin penyelidikan nak korek situ, korek sini. Memang perlulah, memang kena ada sedikit bajet diletakkan dekat penyelidikan. Sama juga selepas habis projek ni, kalau tak ada bajet untuk marketing pun masalah juga kita. Dah buat cantik-cantik, dah ada budaya yang elok, kita tak marketkan betul-betul, tak ada marketing. Yang itu pun masalah juga. Yang tu pun aku tengah sangkut juga ni. Kau ada duit tak? Ada sikit lah duit siling tu. Nanti aku tengok kalau ada kan aku rujuk kau. Okay, ada soalan, ada ni soalan ke? Pendapat tu. Bukan, ini Animas Dia pun dah Animas lagi dah. Alamak. Animas bersama dengan channel YouTube. YouTube Zigzag TV dan Anifest di TV Al-Hijrah untuk mempromosikan animasi tempatan secara lebih agresif. Kami menyebut semua pemain industri animasi untuk bersama gagasan ini. Kat sini saya sebagai pembuat bikin filem, pembikin animasi ni, saya nak tanya tuan-tuan balik semula Cerita saya ni kebetulan yang bercawat. Yang bercawat. Dia tak ada pakaian, dia bercawat macam Tarzan. Kita kena terima, takkan kita nak jadikan dia tutup aurat dan memang bentuk dia macam tu. Adakah saya boleh salurkan kepada TV Al-Hijrah? Nampak tak? Kat situ mungkin ada sekatan. Kerana TV Al-Hijrah mungkin dia punya laluannya, polisinya adalah keislaman. Maknanya berbentuk Islam dan agama. Jadi mungkin tidak sesuai. Tapi kartun-kartun lain yang mungkin yang lebih bersesuaian, yang jenis mungkin pendidikan, nak mengeja apa, nak membaca alif bata, mungkin sesuai lah. Jadi saya dah terima, saya kena terima hakikat yang ini, maknanya saya tak boleh untuk ke sana. Saya tahu jadi saya kena hormati dia punya polisi dia. Tapi jadi saya mengharapkan ada saluran lain yang membantu saya untuk saya nak tunjukkan apa yang saya cuba buat ni. Maknanya kita nampak memanglah bercawat, tapi itu memang realiti. Jadi saya harap adalah channel-channel lain. Dan memang budayanya begitu kan. Betul. Memang macam tu dia punya apa ni. Kita tak boleh kata yang benda tu tak boleh, tak sepatutnya. Tak, itu memang kehidupan mereka begitu. Kan budayanya begitu. Kan. Betul. Kita ada soalan. Dia minta pandangan daripada Azwan. Dia minta pandangan tentang budaya woke. Saya pun tak tahu budaya saya tak faham. UK yang lebih pada suntikan negatif untuk anak-anak yang makin hebat diterapkan dalam kartun, even dalam kartun anak-anak bawah 6 tahun. Adakah kita kena ada beberapa lagi animasi yang lebih baik menggantikan animasi luar ini? Itu soalan. Cuba Tuan Azwan ni dia beritahu woke tu apa. Saya pun ada keturunan Jawa juga, tapi saya tak faham woke tu apa. Saya pun tak tahu pasal woke ni. Dan ada soalan seterusnya adalah negatif yang dimasukkan ni adalah suntikan pengaruh LGBT yang halus. Dimasukkan yang kebanyakannya penonton ada yang korang sedar tentang isu ini. Budaya woke tu adalah LGBT lah. Terima kasih Zain yang sokong kita hari ni. Okey. Kan yang kurang sesuai dengan budaya kita, tetapi tanpa kita sedar benda tu diserapkan dalam kartun. Tanpa kita sedar, indirect kan. Siapa yang study dia akan perasan lah. Tapi itulah dia, kanak-kanak yang tak tahu, dia enjoy watching kartun. They enjoy to see the characters very nice, very cute, very beauty, sexy tu mungkin kurang lah. Tapi dalam tak sedar membawa elemen-elemen macam ni. Yang ini bahagian penapis kena check lah dulu. Bukan tugas kita nak buat mana. Kan? Dan kita pula yang sebagai pembikin animasi ni jangan juga terbawa yang macam tu juga. Itu penting kita membudayakan kan. Itu sebab itu maksudnya tu. Jangan kita kena komplain dengan topik kita ni lah. Kita komplain lah, satu kes. Kalau benda tu ada betul tujuan dia negatif, kita boleh komplain dekat mana yang saluran yang betul. Tapi at the same time bukan kita mendengki, cuma benda tu tak sesuai dengan kita punya pembawaan ketimuran kita kat sini ni. Betul. Sebab tu kena pihak berwajib kena ambil kira lah benda-benda macam ni kan. Atau kata dari luar kita tak boleh kawal. Dan itu mungkin budaya dia orang di sana kan. So saya percaya kita pembuat konten yang di Malaysia ni insya-Allah benda-benda tu semua kita tak boleh kawal sebab bukan kita yang mengawalnya. Tapi bila kita tengok kartun tu berada di TV kita, contoh Shinchan, jadi kita terasa macam aku pun nak buat macam ni lah sebab kita tahu engkau boleh keluar dekat sini, maknanya aku pun boleh keluar, aku pun boleh buat cerita macam ni. Tapi bila kita cuba buat, tersangkut pula, tak boleh sebab ini, sebab itu, sebab ini. Jadi kita macam alamak,
macam mana ni kan itu Shinchan dah berapa episod keluar dah. Saya minta maaf Shinchan, terpaksa mention lah. Kan? Sebab memang ada agak perangai-perangai kurang ajar budak tu dengan mak ayah dia. Yalah. Banyak lagi cerita lain sebenarnya kan. Tapi mungkin itu realiti dia lah. Betul. Macam mana nak kita sendiri kalau kau boleh beli something yang macam tu. Jadi kita pun nak buat juga macam tu. Kan? Tapi kita tak dapat peluang pula. Katanya salah. Jadi macam mana? Kan? Jadi kalau betul salah, yang sana pun awak kena stop. Jadi bagi peluang dekat kami buat cerita yang ke arah bersifat moral yang nak kan. Jadi fair to the industry lah. Betul. Kenalah dalam topik kita hari ni, membudayakan animasi lah. Itu maksud kita membudayakan kita punya animasi ni tadi. Dalam masa sama membuat animasi yang berbudayakan kita. Macam itulah membudayakan animasi dan membuat animasi yang berbudaya. Betul. Macam Cik Ai buat tadi memang membudayakan kaum Iban di Sarawak. Di Sarawak ni ada banyak kaum tau sebenarnya. Betul banyak. Sayang kalau kita tak apa nama ni kan. Mungkin kali ni peluang tu saya beri kepada kaum Iban. Mungkin besok ada kaum Kenyah, kaum Kadazan, Dusun, lepas tu yang lain kan. Mungkin akan orang buka mata. So kat situ lah. Di Semenanjung pun ada juga kaum-kaum Banjar, Jawa. Banyak. Kan peluang banyak kita. Geram aku lah. Korek je lah. Nak terus marah ke atau kita nak habiskan je kita punya ni. Okey, tapi sebelum habiskan nak tanya satu soalan lah pada Ai kita nampak komen-komen dan orang kata pandangan daripada sahabat-sahabat kita ni. Sebenarnya kan nak tanya Ai lah. Kita nak mendedahkan budaya kita ni pada orang kata orang kita sendiri ke yang susah ataupun pada orang luar tu yang susah? Sebab kau nampak tadi tu macam orang kita sendiri pun tak tahu budaya dia sendiri. Itulah. Tapi first yang kita nak kena tackle memang orang kita dulu sebenarnya kan. So at the same time sebab ini market kita nak kena tackle somehow. Jangan sampai kita pun sendiri hilang minat untuk tackle kita punya audience, kita terus pergi keluar macam tu. Jadi pada saya dua-dua mainkan peranan penting. At the same time kita buat budaya kita tu sebab kita rasa itu audience kita pun memang latar belakang mereka macam tu. Jadi kita fikir mereka dah tersedia boleh menerima benda ni. Tapi kadang-kadang itulah dia orang pendedahan tu membuatkan mereka rasa macam aku muak cerita macam ni kan. Macam dia orang ada sedikit rasa malu macam bahasa Melayu pun tak nak cakap. Urban lah. Jadi lebih kepada fashionable. Fashion design, style, karakter semua berketak-ketak, very superhero. Mungkin dan nampak benda tu mungkin ke arah yang anime ataupun yang western yang bersifat macam tu. So saya pun tak boleh nak cakap benda ni kan. Saya masih mencuba. Usaha saya tak putus lah. Saya mencuba. Jadi terpulang percubaan saya tu mungkin ini adalah waktunya ataupun mungkin saya kena cuba lagi sampai audience kita ni menerima benda ni. Ya, betul. Itulah kita pun berharap kan benda yang sama juga, usaha Cik Ai ni akan berterusan dan tidak jemu untuk memeriahkan industri kita dan memartabatkan kita industri setiap budaya secara tak langsung kan. Dan kita di luar ni pun juga kena support. Kena support juga. Bukannya kalau kata orang yang membuat tak ada yang menonton, so tak guna kan. Sama-sama kena membantu kan. Tak kira dari sudut mana sekalipun kan. Sorry. Macam mana? Itulah. Sedar tak sedar dah nak pukul 7 ni Yong. Macam mana kita ni? Iyalah, betul lah kau. Minit je ni. Aku nak pergi sapu-sapu surau dulu apa semua kan. Buka kunci ke tidak boleh masuk. Kan. Jadi mungkin kita boleh bagi peluang pada Cik Ai bagi satu penggulungan kan ataupun kata-kata akhir, nasihat dan sebagainya. Itulah dia. Saya lebih kurang. Boleh. Susah je okey. Saya ucapkan terima kasih lah atas peluang ni, peluang berkongsi pengalaman, berkongsi ilmu. Dan alang-alang tu saya mungkin nak promotekan sikit aja atas demi kesedaran. Itu saja. Saya buat kelas online. Oleh kerana kita ni pun masih lagi musim PKP, lockdown, jadi permintaan budak-budak, kanak-kanak, dan saya ada tiga kategori, kanak-kanak, remaja dan orang dewasa. Atas kesedaran saya untuk saya nak bagi peluang pada orang luar sana untuk cara mengenali, membuat lukisan dengan betul, membuat animasi dengan betul. Itu cara saya. Yang mana guru-guru saya juga adalah mereka yang dipercayai sangat mahir. Jadi saya yakin
cara saya ini boleh membantu orang di luar sana yang berminat dengan lukisan dan animasi untuk saya kongsikan. Jadi inilah yang saya buat, ini yang saya buat sekarang, kelas online. Kita melukis dengan menggunakan kertas ataupun siapa yang ada peluang digital, kita pakai digital. So kalau rasa berminat, yes, ada iklan di situ. Terima kasih banyak. Jadi itulah yang saya boleh mampu sedekahkan sedikit ilmu kepada you all dekat luar sana. Itu sahaja. Terbaik. Okay. Terima kasih. Terbaik. Rasanya kelas CI ni bukan budak-budak je sesuai ni. Orang kata yang dalam industri pun boleh lah. Kita pun boleh lah. Boleh je, tak ada masalah. Boleh. Kontak saya, insyaAllah boleh. InsyaAllah. So, YouTube channel ke apa? Tak ada? Belum ada. YouTube channel belum ada. Saya tak pandai. Belum ya. Akan datang lah insyaAllah. Aku. Ada insyaAllah kawan-kawan semua yang menonton mungkin boleh follow saya punya ni. Kalau boleh subscribe, tolong subscribe juga kan. Tak susah. Pergi YouTube, just type borak pasal apa, Ayung borak pasal apa. Show jumpa punya. Subscribe, like and share. Marketing tu sebab saya tak tahu marketing tu. Jadi saya kena tahu. Okey. Marketing. Kena. So Mawi mungkin ada apa-apa kata sebelum aku nak surau. Terima kasih kepada Cik Ai sudi meluangkan masa. Walaupun kita dah drag sampai nak pukul 7 ni, tapi orang kata penonton kita, ya Allah, ramainya. Tak turun-turun daripada tadi. Terima kasih banyak. Support Animas. Jangan lupa like Facebook kita. Dan kita akan ada lagi lebih banyak talk show macam ni yang membincangkan pasal isu-isu semasa, isu-isu industri lah. Itu sahaja daripada saya. Minta maaf kalau ada salah dan silap. Betul. Terima kasih. Saya pun macam tu juga. Minta maaf kalau ada terkasar bahasa, terlepas cakap dan sebagainya kan. Terus support kita. Sama-sama kita support industri, insyaAllah. Betul. Kan? We need each other. Kita jaga kita. Kita perlukan satu sama lain. Kita jaga kita. Betul, insyaAllah. Baik. Kita. Terima kasih banyak. Alright. Sampai jumpa lagi kita dalam sembang Kuih Gelang. Okay. Terima kasih banyak, Jai. So, jumpa lagi. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Check it out. Tarikh je. Yelah cikgu, sejarah ni senang je. Francis Light, korang tak kenalkan siapa dia? Hahaha, aku kenal. Dialah yang menjumpa Melaka. Betul tak cikgu? Salah lah. Bukan Francis Light lah. Tapi ada Jenny Graham Bell lah. Ini bukan takat tak tahu sejarah. Ini dah tahap kategori buta sejarah dah ni. Muan? Nak ke kamu jadi macam mereka ni? Sememangnya tidak mau, cikgu. Kenapa bendera kita 14 jalur? Siapa angkasawan negara? Bila Proton Saga dibuat? Aduh, sejarah memang bosan kan? Ni kami bagi cara yang seronok, lagi menyeronokkan. Bacalah komik. Ya, komik Project R kini di pasaran. Dapatkan di Shopee Kutoys.